Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita teruskan kitab Muhimmah fil ilmil hadis. Kita sampai kepada pengajaran yang keempat daripada bahagian Al-Mawa'izul Badi'ah. Pengajaran yang keempat berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa yang berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia, nescaya tiadalah bertambah daripada Allah Ta'ala, melainkan semakin jauh dia, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit, dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan kemurkaan, dan melazimkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya berduka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya, dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya, dan akan merasa papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Baik, ini pengajaran yang seterusnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis Qudsi ini, tuan-tuan. Baik, yang pertama, barang siapa berpagi-pagi padahal duka cita ia akan dunia. Kalau kita lihat di dalam kelebihan sembahyang subuh berjamaah, kalau kita baca di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, maka orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan orang sembahyang subuh di dalam fi zimmah. Kalau setakat fi zimmah manusia ni tak ada apa lah. Dalam pemeliharaan manusia tak ada apa. Tapi Nabi sebut fi zimmatillah, di dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga dia. Susah hati apa? Susah hati apa, tuan-tuan, kalau Allah jaga? Yang susah hati manusia jaga. Dia pun lena, dia pun sakit, manusia ni. Allah mana ada lena, mana ada mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baik, sebab itu Nabi kata selepas sembahyang subuh jangan tidur balik, kerana pada waktu itu malaikat bertebaran mencari, menyebarkan rezeki. Pada masa itu malaikat duduk sebar rezeki, sebar punya sebar. Kita ni pergi tidur balik, lena balik atas jadah. Ini sifat orang rugi, pergi buat kerja. Ada pula yang duduk sedih pada waktu subuh ni, duk sedih, duk teriak, masalah bisnes dia lingkup, masalah ada balak pada dia, masalah dia ada kematian keluarga dia, masalah dia sakit kepada dia. Ada saja yang tak kena dengan dunia ni, dia jadi sedih pagi-pagi tu, duk merampuh dah, duk marah sana marah sini, bebai sana bebai sini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sini, apa kata dia? Orang ni akan bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Kita ni kalau boleh makin dekat dengan Tuhan. Sebab tu semalam pukul 2 pagi tadi, bukan semalam, 2.40 pagi, orang mesej. Dia kata, ustaz, hidup saya ni tertekan lah, apa lah, susah lah, apa lah. Saya kata kat dia, senang, dekatkan diri dengan Allah. Bila dekatkan diri dengan Allah, Allah tolong. Jangan jauhkan diri daripada Allah.
Ni bila ada masalah pergi bunuh diri, duka cita. Saya bila duk tengok kipas helikopter tuan-tuan ni, saya duk terbayang bah. Duk terbayang orang bunuh diri. Tapi bukan kipas besar lagu ni. Kipas kecil belakang. Tiap-tiap kali saya tengok kipas tu duk pusing, saya teringat masa satu perempuan anak dara tergantung badan kat kipas, bunuh diri. Teringat pergi gelar. Tapi saya tak buat turun lah mayat tu. Saya tengok kat pintu, mereka tak pergi masuk lah. Dah nampak. Hanya kerana tak lulus. Bukan tak lulus, tak skor SPM macam yang dia duk harap. Dia frust, tak dapat target, bunuh diri tuan-tuan. Macamlah dunia ni kiamat dengan sebab tak lulus SPM. Macam habis dah dunia ni dengan sebab tak dapat 9A. Ini manusia yang silap tentang dunia ni. Dia rasa sedih tentang dunia, maka orang pagi-pagi ni rasa sedih dengan dunia yang dia tak dapat. Allah makin jauh daripada dia. Sedih siapa? Dah lah laki makcik tinggal bi, masalah apa? Lepas ni menikah lain sepak lagi. Dah duk susah hati laki lari, duk susah hati isteri lari, biar dia. Kata apa? Duk bimbang, ustaz nu pokok buah tak menjadi lah apa. Terus duk bimbang. Adalah rezeki yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Makin kita duk sedih, makin kita duk susah hati, kata Allah, aku makin jauh daripada kamu sebab kamu duk sayang benda tu lebih daripada sayang pada aku. Duk sedih apa tuan-tuan? Allah ada. Dah lah sedih lah ustaz. Anak mati cukup lah 2-3 hari sudah lah. Ni sampai jadi murung. Bapak mati tu jadi murung. Menjenuh berubat pula. Duk makan ubat. Duk menung pasal apa bini hang. Sejak pak dia mati bulan lepas lagu tu. Itu contoh kemurungan. Duk bersedih. Saya bila sampai Pulau Pinang ni teringat Kasim Selamat. Tengok Kasim Selamat. Dapat telegram kata Sabariah mati, teriak sampai buta. Jenis tu makin jauh pada Tuhan. Contoh lah, walaupun cerita ibu mertua tu bukan buat syuting kat Penang, buat syuting kat Singapura, tapi cara tu macam di Penang lah, dengan Mali lah, Mami Combi lah, apa semua. Tu contoh bagaimana yang dia kata duka cita dengan dunia. Yang hang teriak pasal apa sampai buta mata, Allah tu duk ada. Baik, satu. Yang kedua, dan kata dia lagi, dan tiada bertambah di dalam dunia melainkan penyakit. Yang kedua, Allah makin jauh daripada dia. Nombor dua, kata dia makin bertambah di dalam dunia ni penyakit. Macam kita sekarang tuan, tak habis-habis lah. Tak ingat dah sakit kanser, tak ingat. Sakit kanser tak sebut, sakit jantung tak sebut, darah tinggi, darah rendah tak sebut, kencing manis tak sebut, kencing tawak tak sebut, kena kencing tak sebut. Yang duk sebut COVID. Tak ada penyakit lain dah kah? Hak ni saja kah yang besar sangat ni? Banyak lagi. Hak duk mati lagi banyak ni, pasal apa tak sebut? Dalam hadis ni kita tengok tuan-tuan, macam-macam jenis penyakit akan sampai. Bukan setakat semua. Akibat apa? Akibat pagi-pagi duk sibuk dengan dunia, duk susah hati dengan dunia, penyakit akan sampai pada kamu. Hari ni penyakit yang berkaitan dengan duk susah hati dengan dunia ni, nama dia stres. Depan saya ni termasuklah hak cakap ni berapa banyak kencing manis. Saya pun kencing manis. Abang ada kencing manis? Tak ada? Tak ada, no, alhamdulillah.
makan ubat tak lega, pantang pun duk tinggi lagi kencing mana. Apa cerita ni ustaz? Mereka kata hempedu bumi. Bukan setakat hempedu, bumi pun saya telan ustaz. Mereka kata pria katak, saya makan katak ustaz, tak lega-lega. Jawapan dia sebab abang stres. Stres tu penyakit. Sebab tu ada orang yang jadi murung, ada orang yang jadi jantung tak elok, ada orang yang darah tinggi tak elok. Pasal apa? Sebab gagal mengawal stres. Sebab apa stres berlaku? Salah satunya ialah duka cita. Kita duk merawat kencing manis bagus, kita merawat jantung bagus, kita merawat kanser bagus, kita merawat darah tinggi bagus, tetapi berapa ramai yang merawat stres? Yang ni yang jadi punca banyak. Bagaimana nak merawat stres? Inilah tempat dia, masjid. Nabi Muhammad bila ada kesusahan, kesedihan, Nabi Muhammad datang ke masjid. Tapi hari ni nak datang masjid jadi susah. Naik motor orang curi. Betul, orang curi pula. Nak masuk kena pakai topeng pula, susah kau. Tak bawa sejadah besar, bawa sejadah kecil kena halau. Oh susah. Hak tak bawa lagi, dia mengadu kat saya, dia bawa sejadah kecil. AJK hak tunggu kat depan masjid tak bagi masuk, nak sejadah besar. Lah, ni sejadah tak mau dia nak hak kaki sampai kepala, hang tang kepala susah. Kalau gitu pergi IKEA, dia tak tanya sejadah. Sebab tu ramai pergi belah sana, ramai pergi supermarket. Sedangkan masjid ini tempat menghilangkan stres dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salah, ni di masjid. Dengan berzikir, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan beriktikaf, dengan mendengar orang baca Quran, dengar saja baca Quran, menghilangkan stres. Dengan melakukan solat, tuan-tuan, pergerakan dalam solat itu saja pun mendatangkan kebaikan, salah satunya menghilangkan stres. Tetapi bila manusia menganggap masjid hanya tempat semayang, dia jauhkan diri daripada masjid, maka kata dia, kamu tidak akan bertambah, melainkan penyakit yang akan bertambah pada kita. Dan hari ini jadi sungguh, tuan-tuan, penyakit makin bertambah. Apa dia? Bunuh diri. Dia kecewa, dia frus, dia susah hati. Beratus-ratus orang sekarang bunuh diri. Doktor pelatih pun, tuan-tuan, hari ini bunuh diri. Kita faham lah jadi doktor, dia tak main COVID pun dia stres, tambah doktor pelatih ni nak tidur pun tak dan. Teruknya kerja jadi doktor ni, nak korban untuk pesakit, korban untuk orang ramai. Baik, kemudian tuan-tuan, yang ketiga, dan tiada bertambah di dalam akhirat melainkan murka daripada Allah. Orang yang duk berduka cita dengan dunia, orang yang tak puas dengan dunia, orang yang tak rasa redha dengan ketentuan Allah bagi pada dia, sampai pada satu tahap menghina Allah. Saya pernah selesaikan satu kes. Dia ni, tuan-tuan, hampir-hampir murtad. Pasal apa? Minta duk mengadu masalah suami tak selesai, masalah suami zalim, suami suka pukul dia. Bila bawa ke mahkamah, suami tak datang, bicara kes. Dia kata jumpa kawan mana tak tahu, kawan dia kata hang murtad, dia masuk agama lain, selesai masalah. Secara automatik perkahwinan hang bubar. Sebab dia Islam, hang tak Islam. Perempuan ni, tuan-tuan, hampir-hampir murtad. Hanya semata-mata tak suka kat laki dia, benci kat laki dia, dan bila dia murtad, dia tak tengok dah laki dia, dan dia tak terikat dengan Islam. Tu je alasannya.
Alasan dia nak murtad tu pasal apa? Macam tu, pasal dapat laki tak berjenis. Maka dalam kitab ni sebut, siapa yang perangai macam tu, di hari kiamat dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Allah sebutkan dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata murka Allah di hari kiamat tu salah satunya la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Yang pertama kata Allah, aku tak cakap dengan mereka. La yukallimuhumullah, aku tak akan cakap dengan orang ni. Allah tak cakap dengan mereka. Bayangkan di hari kiamat kalau Allah tak cakap dengan kita, nak cakap dengan siapa? Allah dah sebutlah dalam Quran, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Di hari kiamat tak ada siapa boleh cakap melainkan orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah. Tuan-tuan ingat di hari kiamat ni boleh cakap macam kita? Pak Long, mai bila? Mai sat-sat. Ingat di Padang Mahsyar boleh nyembang lagu tu? Mana maklum? Tak tahu, tak jumpa dia pandai-pandai dia. Tuan-tuan ingat bahasa macam tu kan? Ayah. Mak mana? Tak tahu, ayah duk cari ke? Bahasa tu tak ada tuan-tuan. Tak boleh cakap. Siapa yang boleh cakap yang Allah izin ni? Dan kata Allah, ada orang yang kata Allah, aku tak cakap dengan dia. Saya bila sampai masjid tuan-tuan, siapa yang cakap dengan saya? Budak-budak 3-4 orang duk jaga parking. Budak-budak kecil. Sagi masuk dalam masjid duk tulis nama pula. Ada hamba Allah cakap. Saat lagi saya keluar saat lepas sembahyang, jumpa budak tu lagi nyembang ni. Tegang Ustaz. Masuk dalam masjid jumpa dengan Tuan Haji pula, cerita motor hilang. Nyembang Ustaz. Duk atas ni pula, mai abang kita ni pula. Saya tanya kat dia, tak balik tanya Tuluk Intan ke? Mai sahabat kita pula, dia kata Ustaz malam ni boleh lajak sikit. Lajak hujan lah. Tuan-tuan, boleh saya nyembang. Bayangkan kalau saya main masjid ni tak ada siapa tegur saya. Apa rasa? Mai tempat orang tak layan, apa rasa? Dalam hati saya kata, aku balik. Dah tak tegur ni, tak tegur, aku balik. Bolehlah balik sebab hang dalam dunia. Di hari kiamat kalau Allah tak tegur, hang boleh jawab, aku balik. Allah pun tak tegur, malaikat pun buat apa? Itu balik belah. Habis mana? Pergi Taman Brown. Pulau tak hang Taman Brown. Taman Brown pun tak ada, hang tak? Hang tak boleh balik. Hang duduklah situ. Kata Allah nombor 1, la yatakallamun, aku takkan cakap. La yukallimuhumullah. Yang kedua kata Allah, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Yang kedua kata Allah, aku takkan tengok muka dia. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak tengok. Bayangkan tuan-tuan pi rumah orang tak tengok. Pi rumah orang, tuan rumah tak tengok. Tuan-tuan buat apa? Balik. Hang ada rumah, tapi di akhirat hang ada rumah tak mana? Yang ketiga kata Allah, wala yuzakkihim, aku takkan ampunkan dosa mereka. Yang keempat kata Allah, walahum azabun alim, aku turunkan, aku bagi azab yang pedih pada mereka. 4 bala ni tuan-tuan duk tunggu ni. Sementara nak tunggu bala hak nombor 4 tu pun bala lah. Bala Allah tak cakap dengan dia, bala Allah tak tengok muka dia, bala Allah tak hapuskan dosa dia, dan bala pula kata Allah azab yang pedih menunggu dia. Baik, yang seterusnya, yang ketiga, yang keempat, melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya berduka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Orang yang duka cita, orang yang hidup dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia,
dia akan mendapat satu penyakit. Apa penyakit dia? Penyakit dia yang saya sebutkan tadi, stres, duka cita yang tak berkesudahan, tak rasa tenang, seronok dalam hidup. Dalam dunia ni tak tenang, duk nikah tak tenang, pindah rumah baru tak tenang, dapat tempat kerja baru tak tenang, beli kereta tak tenang, beli motor tak tenang, beli kasut tak tenang. Pasal apa jiwa tak tenang? Jawapan dia mudah, pasal kamu ni tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Saya cakap pada budak-budak rumah anak yatim. Saya tak kata kat anak yatim tu, saya tegur pengurusi majlis, duk cakap, inilah anak-anak yatim yang telah kehilangan ibu ayah mereka. Duk bagi orang teriak kan. Sebelum jemput saya ceramah tu, dia pasang slide tu. Dia pasang slide show apa semua, dia pasang slide. Jadi saya dia pergi jemput ceramah, yang anak-anak yatim duduk selera atas kursi tu kan. Inilah wajah anak-anak yatim yang kehilangan ayah-ayah mereka, yang tidak merasa kasih sayang seorang ayah. Bukan duk teriak budak-budak tu. Saya tengok kursi majlis tu kecil, ya aku tengok. Kamu mengkecilkan jiwa budak-budak. Tak payahlah nak pergi teriak orang sampai tara tu. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan nak bagi orang teriak tu lah jenuh. Ada hak berdoa nak bagi teriak orang ni, ya Allah, ya Allah. Kita ni tak tahu siapa teriak juga. Tanya mak ngah sebelah, Mangah teriak siapa? Dia teriak, mangah teriak. Nampak jenis tu. Yang tu berlakon tuan-tuan tu. Ada hak nak bagi teriak orang tu. Dia ceramah macam hak pakcik tadi. Dia nak bagi kami ni sedih. Hak sedih budak-budak belakang. Budak tu makin down hati dia. Sepatut bagi ceramah, bagi semangat. Bagi semangat budak-budak ni tak. Kat tak tidur malam. Bila tak tidur malam duk lawan teriak pula My Warden. My Warden duk menyanyi tu. Megaun tu mesra jauh. Habis. Itu yang jadi duka cita. Tak payah nak duka cita tentu halah. Orang yang hidup dia berduka cita ni apa jadi pada dia? Jadi dia sedih, tak berkesudahan. Yang keseterusnya, dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya bimbang yang tiada selesai daripadanya selama-lamanya. Penyakit yang keseterusnya mari kepada dia ialah perasaan bimbang. Sedangkan Allah dah sebut dah, la takhaf wa la tahzan. Jangan bimbang, jangan takut, jangan sedih. Cuba tuan-tuan tengok hari ni berapa ramai yang bimbang. La nak salam bimbang, nak salam pun bimbang. Dulu main masjid gugong gak dosa. Masuk masjid gugong dosa, duduk sebelah kanan kiri gugur dosa. Habis mayang gugur dosa. Sagi turun tangga masjid gugur dosa lah, nak gugur apa? Salam dah. Dulu duk buat gak salam. Nabi kata bila salam ni gugur dosa. Tu yang saya tanya pada tuan-tuan. Antara dosa dengan penyakit, mana bahaya bang? Soalan cepu mas. Dosa dengan penyakit, mana bahaya? Dosa. Tak tahu kalau tuan-tuan kata penyakit lagi bahaya. Dosa masuk neraka, penyakit mana ada masuk neraka? Dosa boleh umban dalam neraka. Tu bahaya dia sampai akhirat.
Penyakit ni sementara hidup ada penyakit, duduk dalam kubur tak ada sakit lah. Duduk dalam kubur tak ada penyakit. Ada tuan-tuan pergi tanya mayat, sakit apa? Macam mana? Ada? Tak ada lah. Tapi Nabi kata bila bersalam boleh gugur dosa. Kalau dosa hak besar boleh gugur dengan sebab salam, penyakit kiah kat situ lah. Lagilah jatuh tuan-tuan tu. Rahmat Allah yang menghilangkan penyakit ni, rahmat Allah. Tengok-tengok kita punya lah tak mau bersalam. Mai Pak Ji mana tau, jumpa kita suar tangan. Kita pun dah terbiasa, kita pun sambut. Lama tak jumpa hang. Balik rumah cuba tanya Pak Ji tu, agak-agak dia takut lah tangan dia. Kulang kabut. Tadi Pak Ji dolah mai salam nak kacau ni. Dolah mana? Dia dolah lah zon merah. Tak tidur malam, tangan duk salam. Ni hak kitab duk sebut. Dia mari bimbang tak tahu nak apa. Nampak? Hari ni hidup kita jauh pada Tuhan, jadi bimbang semua. Tambah pula sembahyang tadi sebelah tu orang tak pakai topeng, lagi bimbang. Kita bagi salam belah kanan, dia bagi salam belah kiri. Terkejut perut tuan, tak pakai pula dah. Lari ke belakang, ambil emas bagi kat dia. Hidup akan diselaputi oleh kebimbangan. Yang ni yang kita takut. Susah hati. Dan kata dia bimbang tu selama mana? Tak selesai sampai bila-bila. Dan yang terakhir dalam bab ini, dan dia akan merasa papa yang tiada merasai kaya selama-lamanya. Orang yang berduka cita dengan dunia, orang yang rasa tak dapat dunia, orang yang rasa terlepas dunia ni, dia akan rasa papa seumur hidup dia. Dia tak pernah rasa kaya. Maksudnya apa? Dia tak pernah rasa seronok dengan dunia. Allah bagi dekat dia baju, dia tak rasa puas. Allah bagi dekat dia rumah, dia tak rasa seronok. Allah bagi dekat dia anak, tak seronok. Allah bagi dekat dia rezeki, dia tak rasa seronok. Dia rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup. Allah bagi dia sepasang anak lelaki perempuan, tak puas. Itulah kata anak dua je, kat gayah 8. Allah bagi kat dia wira, kereta wira. Itulah lama lah kereta. Joyoh ni beli baru apa atau Toyota apa atau. Dia ada dapur gas, tak puas dengan dapur gas, dapur karan. Allah bagi kat dia apa nama? Periuk elektrik. Elok tu national ke syak apa atau. Tak ni hak lama, hak umur kat 6 tu lah. High pressure, tekan sat meletup masuk terus. Ini dia orang yang tuan-tuan yang rasa tak seronok, nama dia miskin. Sedangkan apa yang Allah bagi kat dia tu rezeki dah. Baik, itu pengajaran pertama. Yang kedua, hai anak Adam, pada tiap-tiap hari kuranglah ia daripada umurmu, dan engkau tiada tahu, dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tiada memuji akan daku. Maka tiada engkau padakan dengan yang sedikit, dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Pengajaran yang kedua, tiap-tiap hari kurang ia daripada umurmu dan engkau tak tahu. Tiap-tiap hari makin kurang umur kita dan hang tak perasan, kata Allah. Ni senang bahasa kita ni. Umur kita makin lama makin kurang, tapi hang tak perasan. Hanya orang yang tak perasan saja yang tak perasan. Bagi kita ni tuan-tuan, nak bangun tu pun kita tahu lah. Dulu kalau nak bangun macam hang tuah dengan hang jebak bersilat.
Sekarang kalau nak bangun, cuba tengok, menonggek-nonggek punggung, tangan kena pergi ke depan dua dulu, punggung tonggek ke atas, gagah dinding pula, baru berdiri. Adakah boleh berjalan terus? Tak. Tegak badan tu, tunggu 2-3 saat baru berjalan gedek. Kita bukan macam hang tuah jebat melompat terus. Tengok tak? Saat lagi pergi tengok di cermin pula, rambut makin jarang, makin tak ada, hitam makin hilang. Saat lagi cakap pula, tengah-tengah cakap orang jamu roti, makan roti biskut kapal, kerah, patah pula gigi lah, gigi repuk lah. Itulah berapa banyak petanda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Tapi ada orang, tuan-tuan, tak ada tanda apa. Dia bagi umur muda. Minggu lepas saya tulis dalam Facebook saya, ada orang meninggal di sekolah saya, umur 36. Muda, 36. Operate lutut, buah besi. Sebulan dah operate, bukan ada kencing manis apa semua, tak ada. Mak mai kak mai kelah mai makan ramai-ramai rumah dia. Tiba-tiba dia panggil mak dia. Dia kata, mak, sebab siapa tak boleh nafas ni. Mak dia pun buh minyak angin orang kita. Buh apa lagi? Minyak gamat, minyak angin. Jarang buh minyak petrol. Duk urut dada. Mak tak boleh nafas, mak. Telefon ambulan. Sagi dia cakap lagi, mak, rasa nak pi dah, mak. Dia main separuh lah. Ngucap penuh pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Mak, saya minta maaf, mak nah. Seumur hidup saya minta maaf, mak nah. Saya dah sampai dah, mak. Dah sampai kat sini dah. Lah, dia boleh cerita pula sampai kat mana. Mengucap lagi sekali pula. Mengucap lagi sekali, tak ada. Dia boleh rasa benda tu main. Dia kata main separuh dah, main kat atas ni dah. 2 kali mengucap. Allahu Akbar. Yang tu lah dia mati, dia bukan kira umur muda ke tua, ada tanda tak ada tanda, dia main. Besok saya nak cakap dekat Cool FM, Radio Cool, pukul 7.15 pagi. Mereka nak tanya tentang adab-adab sebelum nikah untuk orang yang nak menikah. Adab orang Melayu ni dia panggil darah manis. Sebab ada orang yang nak menikah besok lusa, hari ni mati lemah. Dia kata, betul tak ustaz? Orang Melayu punya pantang, orang nak menikah ni kena jaga elok-elok. Hang tu darah manis, takut jadi tak elok. Ada tak ustaz dalam Islam budaya darah manis ni? Saya kata kencing manis ada, darah manis wallahualam. Tak apa, besok 7.15 saya hurai. Nak menikah besok lusa, hari ni mati, duk mandi laut. Habis tu kalau dia tak mandi laut, dia tak pergi mana-mana ustaz, duduk dalam bilik, dah kata nak menikah besok. Kalau nak kata mati, mati juga. Sebab Allah Ta'ala bagi dekat kita ni tuan-tuan umur, dan makin lama makin potong, habis. Agak-agak berapa potong lagi tuan-tuan. Saya semalam di Kedah, pagi ni di Kedah. Tang dia lepas Zuhur makan rumah Pak Ngah. Saya panggil dia Pak Ngah. Saya tanya Pak Ngah, orang depan tu pergi mana? Ninggal lah. La innalillah. Sakit apa? Tak tahu. Hari Jumaat tu dia pergi masjid awal. Pukul 11 habis dah pergi masjid. Pakai jubah, pakai apa semua, pergi duduk masjid sampai Zuhur. Wah. Lepas tu balik rumah pukul 4 tu, dia kata kat bini dia, hangat awaknya, hangat badan. Isteri dia kata, pergilah mandi. Lepas mandi awaknya sejuk pula dah, mati tuan-tuan. 4:30 mati. Sakit tidak, apa pun tidak, dia duk habaq, awaknya hangat badan aku tau.
Isteri dia kata dah hangat pergi mandi lah. Lepas mandi pula awaknya sejuk pula tau. Lepas sejuk mati. Agak-agak kita ni kesudahan lagu mana. Tapi setengah orang dah tahu dah makin lama makin nak mati, makin berebut dunia pula. Sibuk dengan dunia, tamak loba. Yang kedua, engkau tiada tahu dan datang akan dikau pada tiap-tiap hari rezekimu, padahal engkau tak pernah memuji aku. Kata dia, tiap-tiap hari mai rezeki dan kau tak memuji pada aku. Nak sebut alhamdulillah, nak sebut alhamdulillah lepas makan pun tak mau. Lepas makan basuh tangan, alhamdulillah. Tak ada basuh tangan pun, alhamdulillah. Dia kata alhamdulillah, oh, tak bunyi. Tak bunyi apa? Tak bunyi. Dia kena tunggu bunyi pun tak? Baru sebut. Apa lah. Ada setengah pula bila bunyi tak sebut alhamdulillah kah? Tu bukan kenyang, tu angin. Macam tu jenis pula lah. Hang makan setengah biji kurma pun alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Saya habaq pada tuan-tuan, macam mana orang yang bersyukur pada Allah, Allah tambahkan rezeki lagi. Saya bila tengok dekat luar masjid tuan-tuan tu, sedekah pandu lalu, hebat tuan-tuan. Jangan ada orang main buat dengan lori buat lari sudah. Masalah kita musim Covid ni, masjid-masjid tak ada duit. Masjid tak ada duit. Saya nyimbang dengan orang mana baru ni tu? Siapa senyimbang baru ni? Orang besar. Dia kata, saya arahkan masjid-masjid buat kuliah. Bayar pada ustaz. Buat kuliah. Dalam hati saya kata, nak buat kuliah apa? Duit tak ada. Hampa lah bagi peruntukan kat masjid. Dah hampa tak bagi orang main masjid. Masjid nak cari duit mana? Masjid ni harap tabung Jumaat. Lah setengah tempat tabung masjid pun tak boleh tolak. Penyakit. Lah teruk sungguh tuan. Nak tolak tabung tu pun tak boleh. Penyakit. Itu macam mana cerita? Suruh buat kuliah. Hampa lagi peruntukan kat masjid. Mana boleh nak bagi semua. Kalau gitu biar orang main-main sembahyang, mereka sedekah kat masjid. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak sebut alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi pada kita ni macam-macam nikmat, tapi nak sebut alhamdulillah, segala puji pada Allah tu tak larat. Jadi berat. Allah Ta'ala ni dia maha kaya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Tuan-tuan jangan ingat Tuhan tu miskin. Jangan duk kata dengan sebab Covid ni saya jadi miskin ustaz. Tak. Tuan-tuan jangan ingat bila tak ada orang main masjid, tuan-tuan jadi susah. Masjid jadi susah. Tak. Macam-macam benda boleh buat. Macam-macam benda boleh cari. Ada satu ustaz tu dia kata kat saya, buatlah QR code. Tak kat luar pagar masjid, orang singgah buat QR code sedekah. Saya diam nak kata apa. Saya kata hak buat QR code tu pun tak ada duit. Macam mana dia nak sedekah? Orang tak ada duit. Tu yang saya kata, kita duk sibuk ajak orang sedekah, tapi kita tak sibuk nak ajak orang jadi kaya. Kita duk sibuk marilah sedekah, orang tak ada duit. Dulu patut ajak
Jom jadi kaya, jom jadi kaya. Ni hak duk ajak jadi kaya, hak duk tu. Hak duk iklan lagu tu. Dia jadi kaya, duk ajak orang jadi kaya. Lelah dia kaya. Mai terbit iklan baru pula, tak handsome tak apa, janji kaya. Jom kita ajak orang jadi kaya. Bila jadi kaya dia sedekah. Dan kalau nak jadi kaya, kena tiru orang yang kaya. Siapa dia? Contoh daripada sahabat Rasulullah. Masalah kita duk faham orang dulu-dulu miskin. Tuan-tuan tengok cerita zaman purba. Buat kedai buruk-buruk. Tuan-tuan tengok zaman filem Merdeka filem tahun 70-an, 60-an. Lanang sejagat, hutang darah dibayar darah, Panglima harimau berantai, panca indera harimau berantai, cengkaman maut. Ni semua tahun 70-an, tahun 60-an akhir punya. Semua zaman Ed Osmera, Tamam Idris, Latik Bourguiba, Dinda Sumantri. Cuba tuan-tuan tengok filem ni. Dia gambarkan orang Melayu dulu-dulu, rumah buruk, kedai kopi buruk, minum air pula dalam buluh, potong buluh tu duduk kedai kopi minum. Ui, teruk sungguh lah. Orang dulu-dulu sampai nak buat gelas pun tak erti. Betul ke orang dulu-dulu miskin papa kedana lagu tu? Rumah buruk gila, buat pada dangau ya. Saya jawab, tu filem, dia nak jimat kos. Dia tak ada duit nak buat rumah apa semua, dia bubuh dangau rumah, bubuh dangau kedai kopi yang minum berlakon. Nak tengok betul tak betul orang dulu lagu mana? Tengok sejarah ala Rasulullah. Abdul Rahman bin Auf, sekali barang dagangan dia sampai 700 ekor unta mari. Bawa kargo dia 700 ekor unta. Tuan-tuan ni kalau seekor unta mai kat masjid, tuan-tuan agak-agak kecoh satu flat. Tak aja seekor unta situ, satu flat turun nak tengok unta. Bayangkan kalau 700 ekor. Satu Pulau Pinang turun. 700 ekor unta dengan kargo atas dia berjalan. Sekali main hantar bisnes dia. Kaya lagu mana Abdul Rahman ni? Nasib baik zaman tu tak ada lori kontena. Kontena dia unta. Tuan-tuan banding tengok seekor unta sekarang 10,000. Harga sekarang ni 10,000. Tuan-tuan kiah tengok 10,000 kali 700, lu ada berapa banyak? Tu kaya. Jadi kalau nak jadi kaya, tiru dia. Apa dia? Kata Abdul Rahman bin Auf, aku ni jadi kaya ni bila berniaga aku amalkan 4 benda. Nombor 1, aku tak pernah menolak untung. Walaupun untung tu sedikit, tetap aku ambil untung. Walaupun untung tu sedikit, aku ambil. Sekupang ke, 15 dit ke, dia ambil. Nombor 2, aku tidak pernah menolak tempahan, order pada orang. Walaupun dia order sikit, tetap aku hantar barang pada dia. Kita waktu mula-mula hari tu berniaga, hak kecil kita ambil. Bila dah besar sikit, minta maaf kami tak hantar. Minta maaf belah sana kami tak hantar. Minta maaf kami tak ambil order sikit-sikit ni, kami ambil minimum 20. Kalau 2 dah. Orang macam ni lingkup. Abdul Rahman bin Auf, besar ke hang order, kecil ke hang order, aku ambil. Ketiga, kata Abdul Rahman bin Auf, aku tak terlibat dengan riba. Yang keempat, separuh daripada untung aku sedekah. Aku untung 1,000, 500 untuk sedekah, 500 untuk simpan. Ini 4 petua yang diamalkan oleh Abdul Rahman bin Auf dalam bisnes dia. Jadi kalau kita nak berjaya, kena tengok orang yang berjaya.
Ni dak nega cakutia, hari ni laku 50 pinggan. Rehat 2 hari. Awak tak buka kemarin? tak apa, malah cuti. Cuti apa orang ramai? Cuti Krismas balik kampung ramai. Wah, tutup. Kemarin hari Khamis tu 50 pinggan lah. Jumaat Sabtu rehat. Tu bila nak nega pula? Tunggu duit habis aku nega pula. Elok. Macam tu punya bisnes elok. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, jaga elok. Betul, rezeki tu daripada Allah. Tapi kalau jalan tu dah ada lah. Jangan bagi rosak jalan tu. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Jual burger tu rezeki dia. Jangan bagi rosak jalan tu. Ustaz, rezeki tempat lain banyak lagi. Betul, rezeki lah dah ada dah. Hang perbaiki sajalah. Menega burger mana nak kaya, Ustaz oi? Apa tak kaya pula? Ada orang menega burger boleh beli kelab bola sepak apa? Siapa kata je menega burger tak kaya? Cuma hang ubahlah burger tu. Orang lain buat burger warna kuning, warna putih semua, hang buat burger warna hitam. Dia kena buat hak lain daripada hak lain. Tapi jangan lupa, Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah. Ustaz, saya tiap-tiap hari saya sebut alhamdulillah. Itu lafaz. Maksud bersyukur bukan alhamdulillah semata-mata. Bersyukur maknanya ialah tambahkan ibadat. Allah bagi rezeki pada kita, tolong tambahkan ibadat. 2. 3. Dan engkau tiada mencukupi apa yang sedikit. Yang ketiga, Allah tegur kita, benda yang sedikit engkau tidak mencukupi, tidak berpada, katanya. Tuan-tuan yang saya hormati, saya mai pada Pendang tadi, nak mai ke Penang ni jam. Tak tahu menatang apa jam kita pun tak tahu. Mai Sungai Petani jam, Tang Setikam Batu jam. Jam lah. Saya kata dah nak mai sini ni Masjid At-Taqwa ni. 7.30, 6.30 tak masuk apa nama jambatan. Jadi duduk dalam kereta tu, tuan-tuan, apa saya buat? Tengok kereta orang. Sak aku potong hak ni, sak orang dipotong aku hak ni, sak depan lagu ni pula. Duduk tengok kereta orang sampai atas Penang. Kadang-kadang kita duduk tengok kereta orang tu, kereta hak kita naik tak sedar. Tengok Land Cruiser potong, berapa besarnya, tayar dia sama tinggi harta kita. Memang sedih pula menjalang tu dia. Ni banglo berjalan Mercedes ni. Mai saat lagi BMW pula. Oh, yang ni kalau ngorak orang perempuan dapat BMW. Mai pula kancing, tak payah tengok. Nampak perangai manusia ni. Dia hak dia bawa tu pun dia tak bersyukur. Apa kata hang tengok yang hang punya, hang bersyukur dengan apa yang hang ada, hang seronok dah. Tapi kita tak, tuan-tuan. Allah kata hang duk tengok orang punya, hang duk tengok orang punya, tapi hang tak pernah reda, tak pernah bersyukur dengan apa yang hang punya. Lalah kita rasa tak cukup. Macam handphone ni, handphone kita ni tak pernah rasa cukup. Sambil duk main handphone, duk tengok handphone orang. Lalah tinggal handphone dia, duk tengok handphone kawan tu. Oh, dia boleh lagu tu no. No banyak ingat kat belakang. Lama-lama dia tak seronok. Dia beli hak baru pula, mau 7,000, 8,000 pula hak baru. Sampai bila nak cukup dengan dunia? Selepas keluar 7, 8, 9, 10, 11, 12, lepas ni tak tahu dia terbit apa pula. Sopa kita beli motor, mula-mula ES5 tu mai Yamaha pula, mai pula 125, mai 135, mai pula Y 2 suku, 3 suku. Lama-lama kita tak seronok. Itulah kehidupan dunia. Sebab tu dia kata apa? Memadailah dengan apa yang kamu dapat. Dan yang terakhir katanya,
dan tiada kenyang engkau dengan yang banyak. Penyakit yang akan sampai kepada kita lagi tuan-tuan, tak kenyang. Banyak pun tak cukup. Bahasa dia, berjuta dah duit di tangan, duk nampak lagi duit dekat orang lain. Menega ni dapat macam-macam dah, duk dengki dekat orang hak duk menega kecil-kecil ni. Macam mana cara nak cari jalan? Dulu saya cakap 2-3 tahun lepas, saya susah hati bila tengok orang-orang kita duk menega nasi kat highway. Menega nasi, menega lauk, menega mi apa dekat highway R&R. Saya duk tengok depa ni menega orang kita. Orang kita duk menega. Dalam hati saya kata, hampa ni sampai bila nak menega ni? Satu hari nanti tempat hampa menega ni akan dinaik taraf, buat cantik-cantik R&R. Dan bila hampa dah buat cantik-cantik, minta maaf lah, hampa tak akan boleh menega lagi dah. Yang akan menega di tempat hampa tu syarikat-syarikat besar. Lah ni apa yang saya cakap 3 tahun dulu jadi tak? Jadi dah. Dia masuk syarikat makanan segera dekat highway, dia masuk syarikat orang putih, dia masuk syarikat makcik-makcik hak duk menega lok ni pergi mana? Sampai ada R&R tu tuan-tuan tak jumpa nasi kita, tak tahu ni kedai Melayu ke kedai siapa. Kita ni nak makan nasi mai tengah hari lah, mana ada hak nu jual roti, hak ni jual aiskrim, yang ni jual apa atau ni jual apa atau duk menung situ. Mana dia kedai nasi hari tu, mana dia kedai lok, tak ada. Hang kaya dah besar, lagi lama lagi besar, hang nak ambil lagi hak orang kecil-kecil ni duk menega. Tak pernah kenyang dengan apa yang dia makan. Baik, pengajaran ketiga. Hai anak Adam, tiada jua pada tiap-tiap hari melainkan datang akan dikau rezekimu daripada pihakku. Nombor 3. Wahai anak Adam, jangan kamu bimbang. Selagi mana kamu hidup, rezeki mesti sampai. Rezeki hanya terputus bila kita mati. Selagi mana hidup, tuan-tuan jangan bimbang, ada rezeki. Jangan bimbang. Bila habis, bila mati. Tetapi walaupun mati itu mati, ada satu rezeki, ada satu lagi rezeki yang boleh sampai walaupun mati, nama dia rezeki pahala. Yang ni duk sampai. Sebab tu tuan-tuan, kita ada rezeki sekarang, carilah pahala tu. Ada orang kata harta tak lewat kubur ustaz, betul. Tapi kalau hang wakaf, dia boleh buat pergi kubur. Ustaz jangan duk bergelut dengan harta, harta ni tak buat pergi kubur ustaz, duit tak buat pergi kubur ustaz, betul. Duit tak buat pergi kubur, tapi kalau duit tu hang bagi kat masjid, hang wakaf, hang sedekah kat depa, pahala daripada duit tu sampai kat hang dalam kubur. Ada orang kata ustaz duit tak penting, ini dunia punya ustaz. Tak apa, kalau tak penting cukup bulan ramai kat aku gaji hang. Hang kan nak duit tak penting. Oh simpan juga, tahu tak apa. Itulah rezeki Allah Ta'ala bagi. Dan Allah Ta'ala kata pada kita, tiap-tiap hari akan ada rezeki. Takut apa? Susah hati apa kita? 1, 2. Dan katanya tiada daripada tiap-tiap malam melainkan mendatang akan daku oleh malaikat daripada pihakmu dengan amalan yang keji. Tapi sayang, kata Allah, daripada pagi tadi kita dapat rezeki, lepas sembahyang subuh pergi cari roti canai, pergi cari capati, ada yang cari mi bakso. Saya duk tengoklah YouTube, mi bakso dia rendam spender, patut sedap pun. Petua dia rendam seluar dalam pakcik pun. Dia go sekali. Kai spender. La ilaha illallah. Apalah ambil petua mana ni.
Patut kita duk makan, duk teringat ke dia. Saya pernah jumpa tuan-tuan, dia rendam duit shilling dalam periuk air hangat. Ayam hak duk bancuh air, cedok air, buhlah periuk tu. Duk bunyi menggelegak. Kelak apa menatang pahan. Saya pun jenguk rupa duit shilling 3-4 ketui dalam tu. Saya tanya pak saya, apa? Petua nak bagi laris kedai kopi, rendam duit shilling. Oh gitu pula. Yang tu tak apa lagi, duit shilling tak apalah, kita kira halal tak apa. Ni dak periuk hak dia buat tu, itulah dia rebus telur, itulah yang dia buat teh tarik, itulah yang dia buat kopi jamu ke orang. Sebab tu kalau kita pergi ke dapur, macam-macam benda kita jumpa. Saya tanya pada isteri dia, kak oi, yang ni lah kak rebus telur, yang ni lah kak buat kopi kat kami. Buat siapa kak nak jimat? Tak apalah kak dengan kak jimat sungguh, tapi kak bankrupt sampai mati kak kalau nipu macam ni. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita lepas subuh sampai bila? Sampai pukul 10.30. Balik rumah mayang isyak apa semua, balik makan nasi pukul 9.30, pukul 10.30 tidur. Apa yang malaikat bawa pada Tuhan? Kata Allah, yang sampai pada aku ialah amalan buruk kamu. Rezeki aku bagi, kau balas pada aku dosa. Aku bagi rezeki daripada subuh sampai ke malam, yang hang balas pada aku maksiat. Ketiga, dan engkau makan rezeki aku padahal engkau derhaka pada aku, padahal engkau minta aku perkenan akan dikau. Kau makan nikmat aku tapi kau derhaka pada aku, padahal apa yang kau minta aku bagi. Baik, pesanan terakhir malam ni, bermula kebajikanku kepadamu turun, rahmat daripada Allah turun, tetapi kejahatanmu naik kepadaku, kata Allah. Kau balas dengan kejahatan. Maka sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong bagimu ialah Allah, dan sejahat-jahat hamba itu ialah engkau bagiku. Engkau minta daripadaku, aku beri akan dikau, dan aku tutup atasmu akan suatu kejahatan, daripada suatu kejahatan, daripada suatu aib, kemudian daripada suatu aib. Tapi kau tetap buat jahat, padahal aib engkau tu aku tutup, kata Allah. Baru ni wartawan temu ramah saya, tapi dia keluar dalam siaran berita tu pendek, temu ramah panjang, hak sia pendek. Sia pun bukan cerita sepenuh dia, lain saya cakap, lain dia siarkan pula. Keluar dalam berita, bila keluar orang petik, orang ambil, kena hentam bertubi-tubi saya ni. Bukan bertubi lah, berkoyan, bertantan. Kita pula ni tak ada langsung tabayanu. Tu macam mana kerja kita? Tabahayun, bukan tabayun. Allah kata fatabayanu, sifat tabayun. Kita pula tibayun. Elok kerja kita tibayun. Ada wartawan tanya saya, ustaz, apa pendapat ustaz sekarang ni pendakwah ni terlibat dengan kes-kes apa semua? Kes hak memalukan nak sebut. Saya kata, bila jadi kes mahkamah, dia bawah mahkamah lah. Kita tak ada hak nak petikai, nak cerita, nak ulah. Serah pada mahkamah. Kita tak tahu. Salah, tetap salah. Betul-betul. Kita bagi keadilan. Kalau ada yang jadi mangsa, kena bagi keadilan pada dia. Kalau dia pula jadi mangsa, pun kena bagi keadilan.
Islam ni dia seorang adil, tapi kita ni bukan hakim, kita bukan mahkamah. Biar mahkamah dengan kebijaksanaan dia. Tunggu ustaz dulu. Ada apa pendapat ustaz ni? Pendapat apa? Saya kata saya ada aib, awak pun ada aib. Syukurlah Allah tak buka aib kita dan Allah tak buka aib awak. Kalaulah Allah buka aib kita malam ni, macam siapa yang tak ada aib abang mai? Tapi Allah kata aku tutup aib hang. Tapi setengah orang walaupun Allah tutup aib dia, dia sibuk nak buka aib. Dia sendiri nak buka aib dia. Sebab tu bila Allah dah tutup aib kita, diam. Tak usah habaq ke orang, tak usah cerita ke orang, tak usah rakam ke, ambil gambar ke apa, tutup. Dan bersyukur pada Allah, Allah tutup aib kita. Aib zaman muda kita, aib zaman sekolah kita, aib zaman universiti kita, aib zaman remaja kita. Masing-masing ada aib. Jadi jangan duk berlakon kita ni baik belakang. Minta pada Allah tutup aib kita. Macam mana Allah nak tutup aib kita? Tolong tutup aib orang lain. Tapi setengah orang dia tak boleh nak tutup, dia nak buka. Dia bangga kalau dia boleh buka aib orang. Orang yang diceritakan pada dia satu rahsia, itu tanda orang tu dia dipercayai dan simpan kepercayaan tu. Contoh saya, bagi contoh saya, dalam sebulan berapa ramai saya jumpa orang main mengadu masalah lah apa lah, berapa ramai tuan-tuan? Banyak. Kenapa dia orang mengadu pada saya? Sebab mereka percaya pada saya. Maka amanah daripada saya, tutup rahsia mereka, jangan buka. Setengah orang dia nak buka. Bagus mamat tu. Baguslah apa rahsia dalam poket aku. Kalau aku buka dia mampu dah. Ni orang ni dah. Sudah. Tak usah. Tak usah duk habaq kat orang. Itu ustaz habaq, saya tak habaq nama, saya tak sebut siapa, saya sebut umum. Ada hak mai jumpa saya ni tuan-tuan, bawa x-ray muka. Saya kata ni muka tengkorak siapa? Saya punya. Ustaz tengok ada tahu, saya pun doktor kat. Ada jarum kat muka dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz boleh buang. Ambil magnet, tarik buat pula. Saya kata, akak, kalau nak buat keluar, kena pergi balik pada orang yang tanam. Dia pergi ke x-ray kat doktor. Doktor tanya dia, ni menentang apa ni? Doktor pun tak boleh bagi jawapan. Tu nama dia jarum susuk. Tercengang doktor. Doktor boleh awak keluar? Tak tahu. Bukan bidang saya. Saya kata lagu ni lah kak oi, pergi cari pisang makan. Dia tanya saya pula, tak mana nak jumpa cari ustaz? Lah tu kak tanya, pergi masjid kak oi, masjid punya pisang. Sepah pisang, tunggu hari Jumaat ambil sekotak balik. Nombor 2, pergi ziarah orang mati. Nombor 3, pergi lalu buah penyidai. Sebab itulah pantang pada orang pakai susuk. Ustaz boleh bagi tahu tak? Boleh simpan tak rahsia saya? Boleh. Saya tak habaq kat siapa pun. Dekat suami saya pun jangan habaq nah. Baik. Anak-anak pun jangan habaq nah. Baik. Simpan tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia suruh. Amanah dia. Jangan kita duk habaq pula ni lelaki hang mak hang semua ni malu nak tak buka tak nak. Dia dah tobat tapi benda tu mengganggu dia. Tuan-tuan tak jumpa orang hak pakai susuk ni bukan di muka, di belakang, di sini, di sini. Penumbuk dia 2 kali saya ni.
Dia bekas ahli tinju. Isteri dia kata, "Ustaz, tolonglah berubat laki saya. Duk tumbuk dinding, tumbuk almari pecah." Tuan-tuan bayangkan muka saya kalau kena tumbuk lagu mana. Dinding pun retak dia tumbuk. Saya kata, mampulah aku malam ni. Dia pasang dua telah belakang ni, dua tahun ini nak lawan dengan Thailand. Siap tinju. Macam-macam tuan-tuan. Orang-orang ambil benda-benda yang bukan-bukan. Tapi aib tetap kena aib, jaga. Tak payah kita nak heboh pada orang. Dia tu yang badan jadi kuat tu, pasal pasang tinju, pakai susuk. Tak payah. TST, tahu sama tahu, sudah. Bermula aku itu malu. Malu aku daripadamu, dan engkau itu tiada malu kepadaku. Dan engkau lupa akan daku, dan engkau ingatkan akan yang lain daripadaku. Kata Allah, aku malu dengan kau, tapi engkau tak pernah malu dengan aku. Kata Allah lagi, aku ingat dengan kau, tapi engkau lupa pada aku, kata Allah. Yang ketiga kata Allah, engkau takut akan manusia dan engkau tak takut kepada aku. Dengan manusia kau takut, dengan Allah kau tak takut. Dengan penyakit takut, dengan Allah tak takut. Oh, dengan penyakit jangan. Dengan Allah tak semayang, tak apa. Tak kesyirik tuan-tuan. Tak pakai ni kena penyakit tu. Ya ke? Syirik. Seolah-olah benda tu lebih berkuasa pada Allah. Ni Allah warning pada kita. Dan kata dia, engkau takut daripada marah manusia, dan engkau tak takut akan murkaku. Yang kamu takut marah manusia, tapi murka Allah kamu tak takut. Tuan-tuan, duduk buah kipas ni sedap. Duduk buah kipas ni sedap. Pasal apa? Pasal ada angin. Tapi kalau Allah murka, angin hak sedap ni dia tukar jadi ribut. Buka mata pun tak boleh kalau ribut mai. Tuan-tuan, ada tanah sekangkang kera tepi rumah, ambil cangkui, korek ikut tanam, ikut kambuih dia ikut, tu nama dia tanah. Tapi kalau Allah murka, dia bagi gempa, dia bagi runtuh, tak ada siapa nak beli rumah tu dah. Dia bagi bergerak sikit je tanah tuan-tuan, ranap kondominium, jadi kubur kondominium, tak ada siapa nak beli dah. Kita cuti lagu ni sampai tak nampak pantai, nampak orang aja duduk berjalan kat Langkawi. Punya ramai lah mandi laut jalan. Tapi kalau Allah murka, air tu dia jadi tsunami, tak ada siapa selamat. Allah Ta'ala bagi dekat kita api, boleh masak api jadi lauk. Tapi kalau Allah murka, satu negeri dia bagi terbakar tuan-tuan dengan api. Angin, tanah, air, api. Tapi kalau Allah murka, kata Allah, aku bagi pada kamu benda yang lebih kecil daripada nyamuk, kamu tak boleh lawan dah. Allah bagi kita virus saja, kita dah kalah dah. Begitulah akibat kemurkaan daripada Allah bila kita engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi pengajaran yang kelima. Mudah-mudahan ada kebaikan atas pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim
Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.